Baik, kita nak teruskan dengan perbincangan berkenaan dengan pasca pembentangan bajet 2022 yang mana bajet 2022 menyokong pewujudan pemecut pengkomersialan teknologi atau TCA melalui penyatuan strategik Teknologi Park Malaysia Corporation Sdn Bhd TPM dan Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia atau MAGIC yang akan mula beroperasi tahun depan. TPM berperanan sebagai pusat senti bagi ekosistem inovasi negara setelah ia diberi amanah untuk mewujudkan hub inovasi antarabangsa revolusi industri keempat. Sebagai pemudah cari inovasi dan pemboleh teknologi Malaysia, diperuntukkan dana 30 juta ringgit menerusi bajet 2022 untuk menubuhkan hub itu yang akan berperanan sebagai pusat kecemerlangan dan menyokong ekosistem inovasi negara dengan membangunkan kluster teknologi baharu seperti drone, robotik dan juga kenderaan tanpa pemandu. Dan sebagai rakan agensi MAGIC, kita nak mendapatkan pandangan dan juga ulasan mengenai perkara ini dan kita akan bersama pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MAGIC, Amiruddin Abdul Syukur. Selamat pagi Encik Amiruddin. Selamat pagi. Terima kasih atas jemputan Syazwani. Ya, Encik Amiruddin, mungkin pertama sekali Encik Amiruddin boleh kongsikan sedikit pandangan dan juga pendapat berkenaan dengan intipati bajet 22 ini yang sedikit sebanyak kita tahu berkaitan dengan pemacuan inovasi tempatan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Kewangan atas kejayaan pembentangan bajet 2022 di Dewan Rakyat yang juga merupakan antara bajet terbesar pada tahun depan ya. Bajet 2022 saya nampak banyak memberi manfaat kepada semua ahli keluarga Malaysia seperti yang diwar-warkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga seperti yang kita jangkakan banyak pengumuman dan peruntukan tertumpu kepada pemulihan negara daripada kesan negatif pandemik COVID-19 tersebut ya. Dari segi aspek bajet 2022 sebagai pemacu inovasi tempatan, bajet tersebut menyokong pembentukan dan objektif teknologi commercialization accelerator seperti yang Syazwani sebutkan tadi. Yeah. Dan TCA atau Technology Commercialization Accelerator ni dia bakal ditubuhkan melalui penyatuan antara agensi utama di bawah MOSTI, iaitu Teknologi Park Malaysia dan juga MAGIC. Dan TCA ini akan memulakan operasinya tahun depan, dan seperti namanya, tumpuan utamanya adalah untuk mempercepatkan pengkomersialan teknologi. So di bawah bajet 2022, TPM sebagai rakan agensi MAGIC telah diperuntukkan 30 juta ringgit untuk diletakkan sebagai hub inovasi antarabangsa atau IIH ya, untuk revolusi industri 4.0. So IIH ni akan bertindak sebagai pusat kecemerlangan dan menyokong ekosistem inovasi dengan membangunkan kelompok teknologi baru seperti drone, robotik dan kenderaan autonomi. Dan IIH merupakan komponen penting untuk mencapai matlamat TCA tersebut lah. Memerlukan langkah kerajaan sama memerlukan langkah kerajaan melanjutkan program pemulihan impak sosial kerajaan atau singkatannya PPISK kepada semua kementerian daripada asalnya 5 kementerian sahaja pada bajet 2021. So PPISK ni telah diperkenalkan di bawah bajet 2021 sebagai perintis dan ianya diuruskan oleh MAGIC sebenarnya, dan inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan peluang bagi perusahaan sosial untuk mengambil bahagian dalam pemerolehan kerajaan bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. So di negara kita sekarang ni kita dapat menyaksikan peningkatan penggunaan teknologi dalam perniagaan, syarikat permulaan dan perusahaan untuk mengharungi masa yang tidak menentu ini. Jadi cadangan dalam bajet 2022 ini saya rasa amatlah tepat dalam memastikan ekosistem teknologi dan inovasi terus mendapat sokongan untuk membolehkan penyampaian inovasi yang dapat memberi impak positif di samping insya-Allah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan memajukan ekonomi kita, insya-Allah. Ya, Encik Amiruddin, selain daripada peningkatan penggunaan teknologi dalam perniagaan ini, bagaimana Encik Amiruddin melihat bahawa inovasi akan membantu untuk memacu landscape inovasi negara dan juga mempercepatkan pemulihan ekonomi apatah lagi selepas kita dilanda wabak COVID-19 ini? Apa agaknya cabaran yang dihadapi oleh syarikat inovasi tempatan? Baik.
Dari segi pemacuan inovasi ya untuk mempercepatkan pemulihan ekonomi, kita nampak bajet 2022 ni tertumpu juga kepada pengkomersialan teknologi. Ini yang saya atau Syazani juga sebutkan tadi, peruntukan kepada TCA ya, kepada TCA untuk IIH. So, kerajaan melalui peruntukan ni dapat meningkatkan aktiviti R&D dan memacu pengkomersialan teknologi melalui peruntukan 423 juta kepada MOSTI dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. So ini penting kerana peruntukan ini dapat actually merancakkan lagi R&D tempatan untuk dikomersialkan. Ya, dan berdasarkan pengalaman kami melalui inisiatif Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional atau NTIS yang telah dilancarkan pada tahun lepas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang lalu, lebih 500 permohonan lengkap telah dikemukakan untuk memajukan produk dan perkhidmatan bagi teknologi dan kesediaan kemasukan pasaran. So di sebalik NTIS atau di bawah NTIS, kita juga ada inisiatif National Regulatory Sandbox NRS. Dia adalah sebahagian daripada Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional tersebut, dan ia telah membuka ruang pelbagai peluang sosioekonomi sebagai sektor fintech, dan kami percaya bahawa NTIS dan juga NRS ni berupaya untuk menjadikan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi dengan ekonomi berdasarkan inovasi. So kami amat-amat mengalu-alukan lebih ramai lagi rakan industri untuk menyokong pertumbuhan dan penyelesaian melalui inisiatif NTIS yang dipacu oleh Magic sebagai sekretariat utama, dan juga dengan sokongan TPM, Futurize, BIMOS dan juga rakan dana kami MTDC. Cabaran yang kita lihat dari segi pengkomersialan teknologi ni ialah syarikat-syarikat inovasi atau researchers tempatan ni tidak tahu bagaimana atau ke mana mereka nak membawa IP mereka ni sebenarnya, atau intellectual property mereka. So di bawah rancangan Malaysia ke-12, kami menyokong sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan dan MOSTI melalui NTIS sendiri dan Tahun Pengkomersialan Malaysia atau MCY untuk membawa 500 produk dan penyelesaian harta intelek IP ni kepada pasaran tempatan atau antarabangsa insya-Allah menjelang 2025. Jadi saya juga mengalu-alukan peruntukan kepada Cradle Fund dan Industry Forward serta pengenalan My Startup yang membuktikan komitmen penuh kerajaan ke arah membina ekonomi yang lebih berdaya tahan untuk membolehkan ekosistem teknologi dan inovasi menjana kekayaan baru melalui usaha-usaha usahawan startups sambil menangani cabaran masyarakat dengan model terkini yang kreatif, inovatif dan berkesan. Cabaran kedua saya lihat ialah dari segi ekonomi inovasi yang akan menjadi agenda yang jelas insya-Allah dalam tahun mendatang ini, dengan pengkomersialan teknologi sebagai nukleus dengan menumpukan pada pulangan yang lebih tinggi dan penukaran R&D. Kami harap sektor inovasi ini dapat mencipta pekerjaan baru dengan berkesan, mengurangkan kebergantungan kepada teknologi asing, di samping membolehkan lebih akses penyelesaian teknologi yang mampu milik oleh rakyat. Ya, cabaran sebenarnya adalah dari segi penyertaan sektor swasta dalam perspektif ini, di mana kita mahukan pelaburan sektor swasta dalam R&D dan juga menggalakkan lebih banyak syarikat-syarikat swasta terlibat dalam aktiviti R&D bersama-sama dengan kerajaan atau agensi R&D kerajaan. Jadi dengan hasrat ini insya-Allah kita dapat sama-sama memacu ekonomi inovasi negara dan sektor swasta melabur dari awal di peringkat R&D untuk sama-sama kita menjayakan hasrat mengembangkan teknologi tempatan dan mengguna teknologi tempatan dalam arus inovasi ekonomi negara. So dalam aspek ini bajet 2022 jelas sekali saya nampak menyokong matlamat pembentukan teknologi commercialization accelerator dan
Ya, kita sebenarnya tak banyak masa untuk kita ulas lebih lanjut, tapi mungkin saya boleh berikan 1 minit terakhir ini apa agaknya harapan Encik Amiruddin, apatah lagi dengan pelibatan TCA dan juga bidang dan juga sasaran tumpuan bagi TCA ini yang kita boleh hadam dan juga rangkumkan dalam 1 minit ini. Uh, dari segi harapan ialah agar kita dapat kerjasama daripada pihak swasta sebenarnya seperti yang saya maklumkan tadi untuk R&D tempatan merancangkan lagi bidang R&D tempatan supaya dapat R&D tempatan ni kita dapat komersialkan untuk dia bermain dalam ekonomi kita dan untuk dia memacu sebenarnya pada masa 5 hingga 10 tahun akan datang ekonomi kita berdasarkan teknologi dalam negara ya, dan kita berhasrat akhirnya nanti untuk menjadi pengeluar teknologi dan bukan sekadar pengguna teknologi. Itu harapan saya, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Encik Amiruddin, wakil dari Magic sendiri, sedikit sebanyak membincangkan berkenaan dengan pelibatan pengkomersialan teknologi TCA melalui penyatuan strategi dengan TPM. Banyak lagi akan kami bawakan dari semasa ke semasa, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.